Tak? Jadi kaedah mazhab Imam Syafi'i, kalau orang terlanggar kita tak batal. Orang yang langgar tu batal. Syafi'i. Itu kalau nak bertaklid. Kalau nak ikut kena ikut terus. Kalau nak bertaklid pada Imam Hanafi kena ikut terus. Maknanya cara wuduk pun ikut Imam Hanafi. Tersentuh. Tak ada waswas teruskan. Tak ada waswas boleh. Memang Imam Syafi'i pun boleh. Sebab itu dah darurat keadaan. Dia suruh bertaklid kepada Hanafi. Jadi saya belajar dari satu, kata tak perlu. Tak perlu taklid, betul. Pasal dah darurat. Darurat. Sebab tu saya bilang kita boleh pilih. Nak taklid silakan. Tak nak taklid ikut Imam Syafi'i, ikut pada dia punya clause yang darurat. Jadi dalam masalah ni saya mesti nak yakin mana yang saya yakin, pegang. Kita pegang mana kita batal wuduk ke tak, yakin. Macam tu dalam solat. Kita dah 2 rakaat ke 3 2 ke 3 was-was. Kalau was-was tambah 1 rakaat biar lebih. Ya. Jari pun dah kena. Kalau ikut Imam Syafi'i dah batal lah kan. Tak ada niat saya tahu, memang tak ada niat. Saya faham dalam keadaan tawaf memang not easy, I know. Tak payah. Kalau dia kaedah saya bilang nak ikut Imam Syafi'i tadi darurat. Kalau tak nak ikut Imam Syafi'i nak ikut Imam Hanafi pun boleh, silakan. Tapi ada tapi dia. Ini buat wuduk kan. Nak ikut taklid Imam Hanafi. Angkat wuduk pun kena ikut style Hanafi. Rambut satu kepala sekali dia basahkan. Kita sebahagian daripada anak rambut, kata Imam Syafi'i. Awak nak ikut Hanafi, awak kena ikut betul. Jangan ikut separuh masak. Jangan ambil separuh-separuh. Darah kena bersihkan. Yes. Itu pada manhaj kaedah. Sebab tu macam baca Quran, kita ikut kaedah Imam Hashim. Baca aja kaedah Imam Hashim. Jangan pandai-pandai nak campurkan waduhe sekejap, waduha tak boleh. Kecuali kalau kita nak belajar kaedah dia, kita kena ikut kaedah dia. Untuk nak tahu boleh. Ini saya nak terangkan tentang general knowledge saja. Pasal kita tak belajar pun kiraan lain, kita belajar kiraan Imam Hashim aja. Okey. Kalau nak ikut Imam Hanafi, kena ikut kaedah Imam Hanafi berwuduk. Macam tadi abang kata apa? Ada pula bercampur-campur mazhab. Lagi teruk. Maknanya tak ada pendirian. Campur-campur mazhab. Tadi soal wuduk. Sekarang soal solat. Sekarang kalau saya nak ikut, saya ikut imam di sana. Macam Ustaz cakap tak ada soal solat doa kunut. Jadi semasa solat tu saya nak niat nak kena cakapkan bermazhab ke Imam Hanafi. Tak payah niat bermazhab, ikut saja. Imam tak kunut, kita jangan pandai-pandai kunut. Tak ada special nak bermazhab Imam Hanafi pun tak ada. Niat je, jatuhkan dalam hati, solat subuh 2 rakaat dan sebagainya. Ikut imam, jadi makmum, kita jadi makmum, dia imam. Kalau imam kunut, kita kunut. Imam tak kunut, kita kena. Sujud tilawah pun sama. Imam tak turun sujud, kita jangan turun sujud. Okey, kalau campur-campur mazhab dalam satu solat ni kan, boleh campur, nak ambil ni boleh, nak ambil tu pun, maknanya dia tak ikut disiplin ilmu. Maknanya dia tak ada ilmu pi orang, dia pun tak ada disiplin ilmu dan dia tak faham konteks ni. Boleh tak? Kalau rakaat pertama mazhab ni, rakaat kedua mazhab tu, tak boleh. Bercampur aduk kan. Sama juga contoh, saya solat Isyak 4 rakaat. Betul? Yang pertama sekali saya baca surah Fatihah, saya baca qiraat Imam Hashim. Masuk surah Wadduha, saya ambil qiraat Imam Ibn Imam Nafi. Saya tak nak baca Wadduha, saya baca Wadduha walaili iza saja pun tak boleh. Ikut disiplin ilmu, dilarang kita campur adukkan pembacaan Quran mengikut qiraat dalam satu waktu. Jangan cakap lepas Fatihah surah, rakaat pertama baca qiraat ni, rakaat kedua surah tu, rakaat ketiga qiraat ni pun tak boleh. Sebab tak mengikut pada disiplin ilmu. Dia ada kaedah dia. Setiap benda ni ada kaedah. Sebab tu dalam fiqh, kita nak belajar ni, dia panggil kawaid fiqhiyah.
Kawaid ni apa? Kaedah kita nak fiqh. Fiqh ni pula nak kena faham daripada usul. Dia ada usul fiqh. Baru kita nampak daripada makasik syariah. Makasik ni daripada matlamat beragama. Benda-benda macam ni very important. Kita kena faham very clear dulu. Sebab tu kita tak boleh campur adukkan bacaan kita. Kita kena fokuskan bacaan kita ikut qiraat Imam Hashim Al-Kufi. Dia punya apa? Dia punya riwayat Haf. Daripada Tariq Asy-Syadbi. Jadi nanti kalau tengok saya ajar yang orang tajwid ni semua ikut Tariq Asy-Syadbi. Sudah ajarkan. Bang pandai ajar sekon tak? Dah sejuk sangat pula diorang. Ya. Boleh? Boleh tak? Okey, tak apa. Kipas angin tak bagus. Okey, kita sambung balik. Bab Iqra. Dah panjang pula cerita ni Korang tanya dah melirit. Cek yang belajar Iqra rupanya. La ilaha illallah. Kan belajar mana pe padu ain ke, mana pe tajwid atasan pe apa. Sekali Iqra ataba wa ma. Tak apa. Kongsi ilmu Mudah-mudahan bermanfaat. Bahasa orang dewasa macam tu. Saya kadang-kadang selang-selikan sikit-sikit ilmu-ilmu lain untuk berikan orang kefahaman lebih jelas. Kalau nak fokus pada ni, yang tua-tua ni merajuk pula. Susah, ustaz ni garang. Leceh. Kena kongsi-kongsi sikit lah. Okey. Benda ni minggu lepas kita dah belajar. Hari ni saya nak tanya pula. Contoh, kalau baca, saya nak berhentikan kat sini. Haruta wa Marut. Boleh panjang ke pendek? Ataupun Haruta wa Marut. Rut panjang ke pendek? Kalau saya berhenti. Kalau panjang maknanya nama dia mat. Betul tak? Mat apa? Mat asli nak mati kan? Badal pula. Macam nak minta kena bedal kau. Aku memang tunggu nak bedal. Mat arid sukun. Boleh? Minggu lepas dah belajar. Apa makna mat? Mat panjang. Arid mendatang, bukan nak berhenti. Mendatang, arid mendatang. Kerana. Sukun mati atau mematikan. Nak matikan. Matikan ada tu. Okey. Tengok ini huruf mat ru je. R-U je. Ru. Haruta wa Maru. Ru saja 2 rakaat. Tapi dia jadi panjang kerana dia nak mendatang. Dia panjang kerana nak mendatang. Apa dia panjang mendatang kerana nak matikan. Ini bagi mat arid sukun. Okey. Sekarang ni mat betul tak? Ru. Dia arid. Arid dia mendatang dekat huruf sebelah dia. Yang ini dia datang dekat huruf ta. So kena keluarkan ta punya sifat huruf. Dia bunyi ta terikut. Ru jadi roots. Tak nak ruta lagi, roots kalau nak matikan. Itu dia panggil mat yang arid. Kenapa dia arid? Kerana dia nak matikan. Ada tanda sukun. Sukun tu tanda mati. Sebab tu orang Melayu dulu ajar ngaji, alif nun mati atas an, alif nun mati bawah in, dia pakai nama mati, tanda sukun. Tanda sukun ni dia pakai nama mati. Kalau tanda tasdik ni orang Melayu cakap apa? Sabdu.
Tak? Sabdu. Bahasa Arab tasdik. Kalau cakap ni apa? Mati kan? Bahasa Melayu cakap mati, bahasa Arab cakap sukun. Tanda mati. Sebab tu mat arik li sukun. Sukun ada tanda mati. Kat mana tanda mati dia? Asal dia ra waw ta mati depan root. Ataupun dia boleh cakap kita nak matikan lah, senang macam kita senang cakap, kita nak matikan dia kat sini, nak berhentikan dia. Tapi daripada segi ejaan ra waw ta mati depan root. Jadi bacaan dia haruta wa marut. Boleh panjang 2, 4, 6 harakat pun boleh. Kalau mat arik disukun boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Tapi tengok orang ada disiplin ilmu punya cara baca. Rus, awak nak baca 4 ke 6 ke 2? 2. Semua kena 2. Kanu fiha fakihin wa kafa bina hasibin. 2, 2, 2. Itu dia panggil wazan. Timbangan dia mesti macam tu. Ya? Baca cepat macam baca hadar. Bacaan hadar kena baca 2 ke 4. Dia tak boleh hadar sampai 6. Sebab tu kita boleh pilih ikut pada speed kita baca pun boleh. Bacaan kita ada speed hadar, tadwir, lagi apa? Tartil. Ini bacaan dia. Pasal yang kita dah matikan. Tapi kalau kita tak nak matikan, nak sambung tak jadi ma'arid li sukun, sebab li sukun kerana matikan sahaja, only. Jadi kalau tiap-tiap huruf dia kalau kita matikan macam gitulah, itu memang mak sukun lah. Bukan mak sukun, ma'arid li sukun. Okey. Jadi kalau kita macam kita terus terus tak jadi, boleh tapi tak jadi. Okey, ni yang nak tunjuk ni. Haruta wa marut. 2, 4, 6 harakat boleh. Kalau saya nak baca 4, sini pun 4, sini 4, sini 4. Nak baca 6, sini tak boleh, sini 4, sini 6, sini 2, sini 4. Maknanya tak ada DP wazan. Ini kalau masuk pertandingan tilawah ni kena potong markah ni. Wazan tak ada. Kita tahu kita tak belajar timbangan. Okey. Haruta wa marut. Boleh baca 2, 4, 6 harakat. Tapi bila kita sambung, no choice. Only 2 harakat on ru. Jangan masukkan ta pada sifat. Ta nanti datang kendian. Ta fa'ala. Itu di kendian. Haruta wa maruta fa'ala haza bi alihatina. Ta dia kena keluarkan. Jadi kalau yang tengah-tengah tu kita bersambung, yang belakang tu kita dah hidupkan lah. Yes, hidupkan. Tiap-tiap huruf tu sama. Ambil senang macam gini lah. Kadang-kadang surah-surah ni kita pening sikit. Ambil yang kita lazim baca. Ini semua ma'arid di sukun surah Fatihah. Sama ada kita perasan dengan tak perasan sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh 2, 4, 6. Hayamati bawahi. Dia tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Hi saja tak boleh. Kalau nak matikan, hi masukkan mim jadi him. Pasal huruf mim macam ni. Tapi kalau sambung, hi 2 harakat saja. Hi jangan masukkan mim. Mim ni masuk ke dia, masuk mi. Dia kalau sambung hamzah wasal ni milham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kira ujung-ujung ni semua kalau kita matikan semua ni yang arid mak sukun. Bukan arid mak sukun. Mak arid di sukun. Okey, boleh lah. Asal arid okey lah. Boleh. Jadi tu